Tiada siapa yang benar-benar menghormati anda. Inilah masanya untuk anda berubah menjadi lebih baik. Saya tahu bahawa ramai orang yang anda kenali tidak menghormati anda sebagaimana mestinya, dan ini boleh diubah dalam sekelip mata. Anda hanya perlu mengubah cara anda sendiri, dan ia akan berakhir dengan tidak hormat secara automatik. Untuk ini berlaku kekal sehingga akhir. Jangan lemah. Stoicisme adalah falsafah kuno yang menawarkan panduan berharga tentang cara untuk dihormati, bukan sahaja oleh orang lain, tetapi juga oleh diri sendiri. Melalui prinsip ini, kita boleh belajar untuk mendapatkan penghormatan orang lain dengan cara yang tulen dan berkekalan. Dihormati adalah aspirasi asas bagi kebanyakan orang. Hormat bukan hanya soal ego atau kesombongan. Ia adalah asas perhubungan yang sihat, masyarakat yang harmoni dan harga diri pribadi. Dalam teks ini, kita akan meneroka beberapa garis panduan asas tentang cara untuk dihormati oleh orang lain. Pertama, harga diri dan keyakinan diri. Hormat bermula dari dalam. Untuk dihormati, anda mesti menghormati diri anda terlebih dahulu. Memupuk harga diri dan keyakinan diri. Percaya pada kebolehan anda dan nilai yang anda bawa kepada dunia. Apabila anda menghargai diri sendiri, orang lain juga akan menghargainya. Kedua, kejujuran dan integriti. Kejujuran adalah asas penghormatan. Jujurlah dalam semua interaksi anda, baik dengan diri sendiri dan orang lain. Pegang kata-kata anda dan bertindak dengan integriti, walaupun tiada siapa yang melihat. Kepercayaan yang anda bina melalui kejujuran adalah salah satu tiang asas penghormatan. Ketiga, empati dan pemahaman. Untuk menerima penghormatan, anda mesti dapat memahami dan mempertimbangkan perspektif orang lain. Empati ialah keupayaan untuk meletakkan diri anda dalam kedudukan orang lain dan memahami perasaan dan keperluan mereka. Apabila orang berasa seperti mereka didengari dan difahami, mereka cenderung untuk menunjukkan lebih hormat sebagai balasan. Bilik. Komunikasi berkesan. Komunikasi memainkan peranan penting dalam menghormati. Tahu bagaimana untuk menyatakan diri anda dengan jelas dan hormat. Dengar dengan teliti kepada orang lain dan elakkan mengganggu. Tunjukkan minat yang tulus terhadap cerita dan pendapat orang di sekeliling anda. Kelima, menghormati perbezaan. Kita hidup dalam dunia yang pelbagai, dan menghormati perbezaan adalah asas untuk dihormati. Ini termasuk perbezaan jantina, bangsa, agama, orientasi seksual dan pendapat politik. Belajar menghargai kepelbagaian dan mengiktiraf nilai yang dibawanya kepada masyarakat. Keenam, tunjukkan empati dan baik hati. Gerak isyarat kecil kebaikan dan belas kasihan boleh memberi impak yang besar. Bersikap baik kepada orang lain, membantu, dan bersedia membantu apabila diperlukan. Empati dan kebaikan adalah sifat yang dikagumi yang secara semula jadi menarik rasa hormat. Ketujuh, tetapkan sempadan. Dihormati juga melibatkan penetapan sempadan yang sihat. Jangan takut untuk mengatakan tidak apabila perlu dan menyatakan keperluan dan batasan anda dengan hormat. Ini membantu mewujudkan hubungan yang lebih seimbang dan mengelakkan eksploitasi. Kelapan, kegigihan dan ketahanan. Jangan mengharapkan untuk mendapat penghormatan serta-merta. Kadang-kadang anda perlu bertahan dan menunjukkan konsistensi dari semasa ke semasa. Tangani kritikan membina secara matang dan gunakan kesukaran sebagai peluang untuk berkembang. Kesembilan, kepimpinan melalui teladan. Jika anda ingin dihormati, adalah penting untuk memimpin melalui teladan. Tunjukkan nilai dan tingkah laku yang anda harapkan daripada orang lain. Jadilah model integriti, tanggungjawab dan empati. Kesepuluh, belajar daripada pengalaman. Menghormati bukanlah sesuatu yang boleh anda tuntut, tetapi sesuatu yang anda mesti perolehi dari semasa ke semasa. Bersedia untuk belajar daripada interaksi anda dan laraskan tingkah laku anda apabila perlu. Muhasabah diri ialah alat yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi dan memperbaiki hubungan.
Dihormati melibatkan gabungan keaslian, empati, integriti dan komunikasi yang berkesan. Ingat bahawa rasa hormat adalah jalan dua hala. Untuk menerimanya, penting juga untuk menghormati orang lain. Apabila anda memasukkan prinsip ini ke dalam kehidupan seharian anda lebih berkemungkinan untuk membina hubungan yang sihat dan berkekalan berdasarkan rasa hormat antara satu sama lain. Kawalan diri. Stoicisme mengajar bahawa satu-satunya perkara yang benar-benar boleh kita kawal ialah fikiran kita sendiri dan reaksi kita terhadap keadaan. Dengan menjalankan kawalan diri terhadap dorongan emosi kita boleh mengelakkan reaksi impulsif dan tidak rasional yang boleh membahayakan rasa hormat kita di mata orang lain. Ini bermakna kita mesti mampu menahan kritikan, penghinaan dan situasi buruk dengan tenang dan tenang. Kebajikan. Orang Stoik percaya bahawa kebajikan adalah kebaikan tertinggi dan kita harus berusaha untuk memupuknya dalam semua bidang kehidupan kita. Bertindak berakhlak mulia bermakna berlaku adil, berani, bijaksana, dan berbelas kasihan. Apabila orang lain melihat bahawa kita komited kepada prinsip beretika yang tinggi, mereka lebih cenderung untuk menghormati dan mempercayai kita. Pengetahuan diri. Bahagian asas Stoicisme ialah pengetahuan diri. Kita mesti memeriksa nilai, keinginan, dan kepercayaan kita sendiri untuk memahami perkara yang benar-benar penting bagi kita. Ini membolehkan kita hidup mengikut prinsip kita dan menyampaikan rasa keaslian yang diakui dan dihormati oleh orang lain. Ketahanan. Falsafah Stoik menekankan kepentingan ketahanan dalam menghadapi kesukaran dan kesusahan. Kehidupan penuh dengan cabaran, dan cara kita bertindak balas terhadapnya boleh mempengaruhi cara kita dilihat oleh orang lain. Dengan mengamalkan pendekatan yang berdaya tahan dan berani untuk menghadapi halangan, kita mendapat penghormatan terhadap keupayaan kita untuk menghadapi kesukaran dengan bermaruah. Empati. Walaupun Stoicisme memberi tumpuan terutamanya kepada individu, ia juga menekankan kepentingan empati dan belas kasihan dalam interaksi kita dengan orang lain. Dihormati bukan sahaja melibatkan sifat mulia dan mengawal diri, tetapi juga dapat memahami dan menyokong orang lain dalam perjuangan dan cabaran mereka. Penerimaan apa yang tidak boleh dikawal. Salah satu pelajaran Stoik utama ialah belajar menerima apa yang tidak dapat kita kawal. Ini termasuk tindakan dan pendapat orang lain. Apabila kita menumpukan perhatian untuk mengawal tindak balas dan sikap kita sendiri, daripada cuba mengubah tingkah laku orang lain, kita menyampaikan rasa tenang dan keseimbangan yang sering menghasilkan rasa hormat. Komunikasi berkesan. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain memainkan peranan penting dalam cara kita dilihat. Stoik menekankan kepentingan komunikasi yang jelas dan hormat. Ini termasuk mendengar dengan teliti kepada orang lain, menyatakan pandangan kita secara logik, dan menghormati pendapat yang berbeza. Dalam falsafah, penghormatan adalah konsep luas yang telah diterokai oleh pemikir yang berbeza sepanjang sejarah. Ia sering dikaitkan dengan etika dan moral, menangani bagaimana orang harus melayan satu sama lain dan bagaimana mereka harus berinteraksi dalam masyarakat. Hormat adalah kualiti asas yang mendasari banyak teori etika dan falsafah moral. Immanuel Kant, seorang ahli falsafah Jerman abad ke-18, menekankan kepentingan menghormati orang sebagai tujuan mereka sendiri, berbanding menggunakan mereka sebagai cara untuk mencapai matlamat kita sendiri. Dia mengembangkan idea tentang keharusan kategorikal, yang merupakan prinsip etika asas yang mewajibkan kita untuk melayan semua orang dengan hormat, tanpa mengira keadaan. Etika utilitarian, yang dipromosikan oleh ahli falsafah seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menilai moraliti sesuatu tindakan berdasarkan memaksimumkan kebahagiaan atau kesejahteraan. Dalam konteks penghormatan, utilitarianisme boleh menganggap penghormatan terhadap peraturan sosial dan kepentingan rakyat sebagai cara untuk mempromosikan kesejahteraan umum. Ahli falsafah seperti Aristoteles berpendapat bahawa rasa hormat adalah satu kebajikan yang merupakan sebahagian daripada akhlak yang mulia. Etika kebajikan menekankan pembangunan nilai murni individu, seperti keberanian, kemurahan hati dan rasa hormat, sebagai satu cara untuk mencapai kecemerlangan moral.
Pendekatan etika yang lebih kontemporari, etika penjagaan, memberi penekanan kepada hubungan interpersonal dan peranan saling menjaga dalam moral. Menghormati memainkan peranan penting dalam perspektif ini, kerana ia dilihat sebagai bahagian penting dalam mengambil berat terhadap orang lain. Dalam konteks yang lebih kontemporari, falsafah juga mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan penghormatan budaya. Ini melibatkan mempertimbangkan perbezaan budaya dan merenung tentang cara menghormati dan memahami amalan budaya dan nilai kumpulan yang berbeza dengan betul. Stoicisme menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mendapatkan penghormatan orang lain dan, yang lebih penting, menghormati diri anda sebagai individu. Dengan mengamalkan kawalan diri, memupuk nilai murni, membangunkan kesedaran diri, menunjukkan daya tahan, menunjukkan empati, menerima apa yang tidak boleh dikawal, dan berkomunikasi dengan berkesan, kita boleh membina hubungan yang lebih sihat dan mendapat penghormatan yang tulen daripada orang di sekeliling kita. Stoicisme bukan sahaja falsafah yang membantu kita dihormati, tetapi juga untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Anda kini adalah protagonis dalam hidup anda, jangan biarkan diri anda hanya menjadi penonton. Untuk itu melanggan saluran supaya anda tidak terlepas apa-apa jenis kebijaksanaan yang boleh saya ajarkan kepada anda tidak lama lagi. Komen di bawah video ini untuk orang ramai tentang mengapa anda adalah seorang yang tabah dan lihat siapa yang akan berinteraksi dengan anda. Saya meninggalkan anda dalam ulasan video ini, panduan yang saya gunakan dalam perjalanan saya untuk menjadi stoisi, manual yang mempunyai semua jawapan kepada apa yang anda tanya. Jadi pasti menjadi stoisi sekarang.